Ekonomi merupakan perkara pokok dalam pembangunan sesebuah negara pada abad ini. Berjayanya sesebuah negara dalam membangunkan dan menjana ekonomi akan menjadikan sesebuah negara berkembang makmur dan dipandang tinggi di serata dunia. Perkembangan ekonomi yang kini sering berubah-ubah banyak memberikan tekanan kepada negara-negara, terutama negara dunia ketiga. Dari aspek pembangunan dalam memperkukuhkan serta meningkatkan ekonomi negara tersebut. Ini kerana negara-negara membangun lebih menekankan perkara utama yang melibatkan kepentingan rakyat seperti peningkatan taraf hidup dan memperbaiki asas ekonomi negara. Menurut Jan Haselberg 1985, pembangunan negara membangun melibatkan kepada pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kemiskinan dengan meningkatkan KDNK dan pengagihan cara ekonomi yang lebih sama yang dapat diukur dengan pendapatan dan pekerjaan di kalangan rakyat mereka sendiri. Timbangan pembayaran turut membantu ahli ekonomi dan penganalisis memahami kekuatan ekonomi sesebuah negara itu dan juga negara lain. Selain itu, antara negara yang penting dalam pandangan mereka adalah mengukur keterbukaan ekonomi sesebuah negara tersebut. Keterbukaan ekonomi ialah satu cara yang di mana mengukur sejauh mana ekonomi sesebuah negara bergantung kepada perdagangan antarabangsa melalui sektor ekspor dan juga import. Bagi mengetahui sesebuah negara mempunyai nilai keterbukaan ekonomi adalah seperti berikut. Jika jumlah kiraan lebih daripada satu menunjukkan negara berkenaan mempunyai nilai keterbukaan ekonomi. Oleh yang berkenaan, jika jumlah kiraan itu pula kurang daripada satu, maka menunjukkan ekonomi negara berkenaan kurang terbuka. Bagi memperlihatkan dengan lebih mendalam bagi aspek perdagangan, maka sebuah negara perlulah dijadikan sebagai contoh. Oleh yang demikian, negara Indonesia merupakan negara yang dipilih untuk dianalisa dari aspek perdagangan dan halangan perdagangan dalam negara berkenaan. Indonesia merupakan negara berdaulat yang menjalankan sektor perdagangan dalam awal kewujudan tamadun manusia sehingga ke hari ini. Dengan melalui pelbagai era iaitu era ketamadunan, penjajahan, era Orde Lama, era Orde Baru, era reformasi sehingga meletakkan Indonesia itu sendiri sebagai negara perdagangan penting di mata dunia dan negara serantau. Tahukah anda? Mari kita saksikan pembentangan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Kamalul Khair bin Muhammad Noor, nombor metrik 267463. Sejarah perdagangan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara, memiliki sejarah perdagangan yang kaya dengan budaya seperti Islam, Hindu dan Buddha. Sepanjang zaman penjajahan, Indonesia mengalami 3 tahap, iaitu Portugis, Belanda dan Jepun. Penjajahan Portugis melibatkan pengambilalihan perdagangan rempah-rempah yang menjadi sumber ekonomi utama. Penjajahan Belanda pula berlangsung jangka masa yang lama dan mereka menguasai perdagangan rempah-rempah dengan menerapkan kebijaksanaan merugikan seperti sistem tanaman paksa dan monopoli perdagangan. Selepas kegagalan syarikat Hindia Timur Belanda, diperkenalkan sistem ekonomi pintu terbuka. Semasa penjajahan Jepun pula, mereka memberi tumpuan kepada menguasai sumber-sumber negara. Mereka mengawal produksi beras dan hasil pertanian lainnya dengan peraturan yang merugikan petani itu. Jadi, Indonesia mengalami perubahan ekonomi semasa zaman penjajahan. Bermula dari perdagangan rempah-rempah kepada pertanian komersial di bawah pemerintahan Belanda dan seterusnya penyerahan sumber daya kepada Jepun. Perdagangan pra-kemerdekaan Indonesia 1945-1966. Pada permulaan kemerdekaan Indonesia di bawah Presiden Soekarno, mereka menerapkan sistem pemerintahan yang disebut Orde Lama selama 22 tahun. Tujuannya adalah untuk memupuk semangat patriotik dan mengubah semula ekonomi serta perdagangan. Soekarno juga mencipta mata wang sendiri yang dikenali sebagai ORI pada tahun 1946 untuk menstabilkan ekonomi. Namun, hubungan perdagangan dengan Belanda terputus menyebabkan krisis kewangan. Bagi mengatasi masalah ini, Indonesia mengadakan pinjaman nasional
dan membawa masuk kapal dagang dari Amerika yang menimbulkan ketegangan. Kemudian, Presiden Soekarno memberi tumpuan kepada kebijaksanaan perdagangan dalam negara dengan memperkenalkan sistem ekonomi gerakan bentung dan sistem ekonomi Alibaba. Walau bagaimanapun, kebijaksanaan ini tidak mencapai matlamat yang diinginkan. Antara tahun 1959 hingga 1967, Indonesia mencuba pelbagai inisiatif ekonomi termasuk demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi, memperbaiki pentadbiran dan menstabilkan mata wang. Presiden Soekarno juga membangunkan beberapa infrastruktur di Indonesia seperti stadium dan masjid. Pada akhir pemerintahannya pada tahun 1965, Indonesia mengalami sekatan ekonomi dan perdagangan selepas menarik diri daripada IMF. IMF membataskan penggunaan mata wang Indonesia serta perdagangan, ekspor dan import terhadap Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fidel bin Jamalul Habib, nombor metrik 267185 440. Perdagangan selepas kemerdekaan Indonesia 1966 hingga 1998. Setelah tamatnya pemerintahan Soekarno, maka tamatlah sistem pemerintahan yang menggunakan order lama. Justru itu, order lama telah digantikan dengan sistem pemerintahan order baru 1967 hingga 2008 yang telah diterajui oleh Presiden Soeharto sekitar tahun dari Mac 1968 sehingga Mei 1998. Terdapat banyak pembangunan fizikal, sosial, ekonomi serta pengurusan pentadbiran kerajaan yang dapat dicapai dalam masa kepimpinan Presiden Soeharto. Antara contoh adalah penggabungan semula kerajaan Indonesia dengan IMF pada tahun 1968 setelah Presiden Soekarno menarik keahlian Indonesia dari IMF pada tahun 1965. Kembalinya, Indonesia bersama IMF memberikan manfaat dalam pengurusan keuangan kerajaan Indonesia dengan menjadikan IMF sebagai penasihat keuangan mereka, memansuhkan sekatan perdagangan yang dikenakan. Presiden Soeharto juga dapat meredakan inflasi hyper dengan merangka pelbagai dasar mengurangkan inflasi. Antara dasar yang dirangka bagi menangani krisis berkenaan adalah dengan dasar outward looking, iaitu pertama, meningkatkan ekspor hasil pertanian dan bahan mentah lain selain minyak dan menyekat pengeksportan minyak mentah kepada pasaran dunia sehingga harga minyak mentah pulih. Kedua, meningkatkan daya saing negara dalam bidang pengeksportan dengan memperbaiki aspek tadbir urus perdagangan dan menstruktur semula pencukaian. Kedua-dua dasar ini telah meningkatkan hasil ekspor Indonesia daripada 30 juta US kepada 100 juta US. Menurut Todaro 2003, walaupun dilihat ekonomi Indonesia kian stabil pada ketika itu, tetapi aset ekonomi negara Indonesia dilihat goyah kerana kebergantungan kepada mata wang US. Pada tahun 1997, menampakkan krisis ekonomi dengan mata wang Indonesia merudum kepada 4,000 per US dan terus menurun kepada 16,650 per US pada Jun 1998 yang mana sekaligus menamatkan era pemerintahan Presiden Soeharto dan Orde Baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azran Afendi bin Azman, nombor metrik 267452. Reformasi Indonesia dan perdagangan moden Indonesia pada tahun 1998 sehingga 2023. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 setelah pemerintahan Presiden Soeharto tamat, maka digantikan dengan presiden yang baru iaitu Habibie selama 1 tahun, iaitu dari Mei 1998 sehingga Oktober 1999. Banyak dasar yang dilaksanakan untuk menstabilkan nilai rupiah dan mengeluarkan dari krisis ekonomi. Antaranya melaksanakan dasar larangan praktis monopoli dan larangan persaingan yang tidak sihat dalam perdagangan luar dan dalam negara.
Antara inisiatif lain adalah dengan meneruskan sistem gerakan bantung yang dilaksanakan zaman Order Lama bagi melindungi pengusaha peribumi Indonesia agar tidak terus ketinggalan dan diambil hak mereka. Tahun 2000 pula menunjukkan ada peningkatan terhadap ekonomi dan perdagangan yang mana dapat dilihat dari tahun ke tahun di negara berkenaan. Dari aspek ekonomi pula, selain dari krisis ekonomi dunia, ia sekali lagi mengalami krisis yang teruk iaitu sekitar 2007 sehingga 2008 yang mana ia berpunca daripada harga rumah yang jatuh merundum. Dalam pasaran Amerika pula menyebabkan kekacauan mata wang Indonesia dan kurang pelaburan luar yang ingin melabur di Indonesia. Selain bencana alam, turut mempengaruhi keadaan dagangan Indonesia terutama dagangan dalam negara. Menurut S. Rianto pula, dalam tempoh 22 tahun ke belakang dapat dilihat Indonesia sering ditimpa dengan bencana alam yang menyebabkan kehilangan nyawa harta benda yang amat memilukan. Antaranya adalah letusan gunung berapi, tsunami dan pergerakan tanah di bumi. Dan bermacam-macam lagi bencana seperti banjir dan kebakaran hutan. Bencana ini merencatkan ekonomi menyebabkan mereka menanggung kerugian yang besar. Dari sudut kerajaan pula, mereka terpaksa mengeluarkan modal berbilion-bilion untuk membangun semula kawasan bencana supaya ia dapat didiami kembali oleh penduduk setempat. Seperti yang kita tahu, Indonesia turut tidak melupakan perdagangan dalam negara yang di mana pelbagai langkah diambil demi merancangkan ekonomi tempatan mereka sendiri. Sektor perdagangan dirangka dan ditadbir dengan baik bukan sahaja dapat meningkatkan tahap ekonomi negara mereka, malah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan dan mensejahterakan kehidupan rakyat mereka. Kesemua dasar dan perancangan yang dilaksanakan adalah untuk mencapai visi negara Indonesia tersebut, iaitu merealisasikan Indonesia maju yang berdaulat, bebas dan kepribadian berdasarkan kerjasama bersama. Sekian, terima kasih.